agensinya SME Corp, dan um, saya, Kamarudin bin Harun, akan bersama dengan 2 panelis. 2 minggu berturut-turut kita ada 2 panelis, tapi panelis malam ini mereka mengatakan kepada saya ini adalah panelis terbaik kerana mereka gabungannya lebih muda berbanding dengan panelis-panelis sebelum ini, dan mereka antara yang paling seksi. Seksi itu bukan dalam arti kata yang anda fikirkan, tapi seksi kerana itu misi mereka untuk menjadikan pendanaan ramai ataupun equity crowdfunding itu semakin menjadi pilihan arus perdana di Malaysia dan bukannya lagi sebagai alternatif. Di mana anda nak pergi kalau anda mahukan dana? Terutamanya jika anda adalah usahawan yang mempunyai industri kecil ataupun industri sederhana. Lebih-lebih lagi jika anda begitu terkesan dengan teruk dan tragisnya, bukan saja daripada aspek kesihatan, tetapi juga daripada aspek perniagaan akibat COVID-19 dan pandemik ini. Maka jika anda sudah kehilangan banyak perkara, bagaimana mungkin anda mahu pergi secara tradisi? Tapi itu kelebihan untuk pendanaan ramai kerana ia menggunakan teknologi seperti fintech untuk mendapatkan sokongan ramai bagi memberikan anda bantuan kepada perniagaan yang mereka percayai. Untuk itu, saya akan terus kenalkan tentunya bunga ros dulu berbanding duri. Jadi bunga ros pada malam ini, bunga ros yang hebat, orang yang cukup terkenal di seluruh dunia. She is a global investor. So maksudnya dia ada pelabur di seluruh dunia. Di mana jua dia boleh dia melabur hebat tak hebat. Dan dia baru pulang sahaja dari Amerika dan Singapura, tentunya dengan kabar-kabar terkini tentang dunia pelaburan dan kewangan. Terima kasih banyak kepada Dr. Melissa. Dr. Melissa Fusuyin adalah Night President Malaysian Business Angel Network ataupun MBAN. Dan duri bukanlah duri dalam daging, tapi duri yang menjaga orang-orang hebat seperti Dr. Melissa, adalah saudara Wan Dazrik Wan Zulkifli. Banyak topi dia pakai kalau anda pergi Google Wan Dazrik, tapi malam ini beliau memakai kopiah, iaitu sebagai satu pengamal dan pemimpin industri pendanaan ramai yang mesra ataupun mengikut syariah. Dan itu adalah penting kerana sebagai ketua pegawai eksekutif untuk ITIS Malaysia, beliau melihat kepada industri kecil, industri sederhana tetapi dalam konteks patuh syariah. Jadi saya ingin terus saja, sesi ni bila kenal saja nampak macam serius, tapi sebenarnya mereka ni semua cool. Dia macam sesi Starbucks saja. Anda boleh bertanya daripada sekarang dalam ruangan chat ataupun apa jua, di mana jua yang anda tonton seperti Facebook, kementerian dan sebagainya. Jadi saya ingin terus, kalau saya lihat di pasaran negara maju yang lebih maju seperti Australia misalnya, mereka ada contohnya minuman bir yang halal. Jadi mereka pun menggunakan pendanaan ramai. Tapi mungkin mereka tidak mempunyai ruang untuk pergi platform seperti ITIS. Produk halal, pembayarannya juga patuh syariah. Jadi itu kelebihannya ada di Malaysia pada pendapat saya. Tapi lebih penting lagi, seperti yang saya katakan tadi, tidakkah lebih bagus jika mereka yang ingin melabur juga peduli, mesra dan percaya pada apa yang cuba dilakukan oleh usahawan dan syarikat itu. Sebelum saya pergi itu, soalan saya kepada Wan Dazrik, tetapi tentunya kita kena bagi Dr. Melissa cakap dulu. Dr. Melissa, saya dah 3 minggu berdiskusi perkara ini. Masih ramai yang bertanya kepada saya pembiayaan alternatif, pendanaan alternatif. Tidakkah sampai masanya kerana jumlah industri mikro kecil sederhana itu adalah jumlah majoriti yang banyak 99, 98 bergantung pada negara. Tetapi mereka membentuk kumpulan utama syarikat-syarikat perniagaan berdaftar. Jadi kenapa masih lagi equity crowdfunding ataupun pendanaan ramai seperti ini masih dilihat sebagai sampingan, bukannya arus perdana ataupun mainstream? Dr. Melissa pergi seluruh dunia, tolong berikan konteks itu kepada kami, Dr. Melissa. Okey. Terima kasih Cik Kam. Sebenarnya saya rasa ini equity crowdfunding atau banyak-banyak jenis pelaburan dilihat sebagai sumber alternatif sebab dia baru, right? Biasanya yang bila usahawan nak meraih dana atau fundraising, mungkin dia terfikir
pada mencari pelabur like investor tradisional atau juga bank untuk mendapat bank loan macam tu. Itu kita panggil mainstream lah sebab dia pertama yang you terfikir bila you nak fundraise, nak cari pelaburan. Tapi sekarang terdapat banyak-banyak sumber dana yang baru. So I think dalam macam sebagai Naib Presiden Malaysian Business Angel Network atau MBAN, satu daripada maklumat MBAN ialah untuk memperkenalkan angel investment atau pelabur dana awal sebagai satu sumber dana untuk usahawan dan startup, dan juga platform ECF sebagai satu cara. Tetapi saya rasa ini sebab dia baru, jadi memerlukan lebih banyak education, pendidikan kepada usahawan dan juga pelabur untuk memilih atau to think about this platform. Doktor, itu soalan kepada mereka yang ingin mungkin mahu melabur duit mereka untuk percaya kepada syarikat kecil dan sederhana ini. Tapi bagaimana pada orang yang seperti doktor yang kembara ke seluruh dunia mencari tempat untuk melabur? Tambahan pula ketika musim era pandemik dan endemik ini, dana semakin terkumpul tetapi tempat untuk melabur yang strategik itu semakin kurang disebabkan oleh ekonomi yang terjejas. Jadi melihat daripada sisi strategik itu, looking just from that particular window, how do you see ECF? Mungkin kerana saya tahu pusingan pertama itu 10 RMO ataupun pemain-pemain ataupun institusi yang membekalkan platform ECF ini di Malaysia yang diluluskan. Mereka juga tentunya ada orang yang ingin melabur dan mereka juga nanti boleh melabur ataupun disenaraikan di pasaran-pasaran modal dan sebagainya. Jadi ada tingkat-tingkatnya. Is this a sexy investment vehicle ataupun adakah ini suatu platform menarik untuk pelabur-pelabur berdana sederhana dan besar seperti Dr. Melissa untuk melabur? Okay. So sebagai disclaimer, saya telah melabur dalam satu platform ECF. So memang, but no favoritism. So saya takkan reveal nama. But sudah tentu saya akan menyokong ECF, platform perkembangan ECF platform di Malaysia. Kenapa saya melabur dalam platform ECF? Saya rasa ECF atau crowdfunding memang ada banyak kelebihan. Because dulu bila saya melabur, saya sebagai pelabur dana awal, saya rasa kita memang perlu memahami ekosistem. Kita perlu memahami community dan juga startup yang dalam satu ekosistem. So bila saya pulang ke Malaysia dari Amerika, memang saya tak berapa kenal siapa-siapa player dan agensi dan startup. So saya menggunakan wisdom of the crowd macam ECF untuk memberi saya satu introduction lah kepada ekosistem ini, siapa pelaburnya, siapa startup yang terkenal lah. Okay. Doktor, saya nak jumpa Wan pula kerana dia new kid on the block, NKOTB. Jadi saudara Wan Dazrik juga sebelum ini berkecimpung cuba melatih dan membantu dalam institusi, melahirkan usahawan tekno. Kini dia sendiri adalah seorang usahawan yang hebat di Malaysia, bukan saja dalam keusahawanan sosial, kini dengan etis. Jadi saya nak terus saja, kenapa pendanaan ramai patuh syariah? Sedangkan pendanaan ramai seperti equity itu, seperti ECF ini masih lagi dilihat sebagai alternatif. Malah ada yang pun tidak mengetahui bahawa mereka sebenarnya bukan saja berpeluang tetapi boleh maju dengan ECF. Tapi saudara Wan terus melompat masuk dan terus dengan yang patuh syariah. Teruskan, Wan. Terima kasih Cik Kam. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyaklah kepada MIDAC dan SME Corp kerana menjemput saya untuk sesi kali ini, dan juga Cik Kam, walaupun kita mempunyai supporting club EPL yang berbeza tetapi it's a good banter between Liverpool and Manchester United. So I wouldn't say siapa yang top of the league at the moment lah. Kembali pada question ataupun persoalan Cik Kam tadi. I think bagi saya kenapa
patuh syariah? Saya akan jawab dalam dua dimensi lah. Yang pertamanya, kenapa fintech? Sebagaimana macam Encik Kem tadi, saya banyak berkecimpung dalam industri keusahawanan. Salah satu passion saya adalah social enterprise ataupun keusahawanan sosial. Tetapi dari segi capital ataupun keuangan, saya rasa banyak lagi potensi di mana perniagaan-perniagaan daripada perniagaan kecil ataupun industri kecil-kecilan yang mana buat masa sekarang mendapati sukar untuk mendapat support daripada pembankan. Alternative financing seperti Dr. Melissa cakap tadi memberi satu peluang untuk PMKS untuk terus berkecimpung dan expand businesses. Dari segi patuh syariah tadi, saya rasa ada sedikit education ataupun kesedaran yang kita patut lihat when we speak about syariah compliant. It is not just halal and haram, sama ada pakai kopiah songkok ataupun tidak. Tetapi secara dasarnya dari segi prinsip keuangan Islam ataupun Islamic finance, yang mana dipertengahkan konsep adil ataupun saksamana. When we speak about true and fair or just and fair. And this is something that I think it's quite important bagi business para pelabur untuk mendalami. I think Cik Kem have mentioned this juga dalam forum-forum lain. When we speak about returns, bukan saja returns dari segi pelaburan or shareholders, but also returns to stakeholder. I think it's quite important. So di sinilah saya rasa ada sedikit kalau etis ni dia berperanan sebagai dua. Satunya dari segi fintech, dari segi crowdfunding, alternative financing, but yang keduanya dari segi Islamic ataupun Islamic digital economy lah. Jadi dari faktor itu saya amat berminat dalam industri fintech dan juga keuangan Islam lah, yang mana kita boleh try to mainstream dan juga untuk memberi kebaikan kepada pelabur dan juga para industri PMKS. Saudara Wan tahu Saudara Wan tidak akan kesorangan ya, dengan itu you will never walk alone on those two particular mission and vision. Tetapi having said that, dah cakap tu pun saya perlu bertanya ini kerana dunia perbankan Islam tidak bermula dahulu dalam era perbankan moden. Dia dah ada sistem perbankan dunia, sistem mata wang dan pelbagai sistem lagi. Kemudian kita kenalkan perbankan Islam. Tetapi dengan pendanaan ramai, dengan menggunakan teknologi kewangan ataupun fintech, kita tidak perlu mengulangi kekangan itu. Dia boleh bermula dari pentas yang baru, lantai yang baru, ekosistem yang baru, dengan semuanya sejak zarah asal permulaan itu daripada bismillah itu, ia putih seputih-putihnya mengikut corak yang kita mahu lakukan. Jadi itu soalan saya kemukakan, kerana kalau saya lihat, saya pun stok jugalah kan, guna Google, Accelerate Global dan sebagainya. Proof is in the pudding. Itulah katanya. Kalau kita nak tahu, kita kena rasa. Dan kalau kita nak rasa, keusahawanan sosial ni, institusi yang melakukan keusahawanan sosial, mereka agak sukar untuk mendapatkan biaya daripada arus perdana institusi-institusi itu, seperti bank sebagainya. Tapi ITIS dah pun berjaya membantu keusahawanan sosial dan institusi seperti itu, seperti Accelerate Global, untuk mendapatkan biaya. Jadi tolong hubungkan konteks itu, saudara Wan hebat ni. The banks didn't have this luxury before. Saya dulu kerja bank, tapi bila dikenalkan nama-nama yang syariah compliant itu, tapi orang selalu bertanya pada saya, tapi di belakang sekali, at the back end, adakah semuanya terpisah ataupun sekali atau bagaimana? Tetapi soalan itu bagi saya lebih senang dijawab untuk fintech. Wan. Betul, sebab saya rasa kita sekarang hidup dalam zaman yang agak menarik lah. Di mana ada banyak perubahan, ada banyak inovasi yang boleh diperketengahkan and basically reset how we do things. Berbalik kepada soalan Cik Kem, saya akan trace back a bit into what is happening in Malaysia dan macam mana dia akan connect. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak tahu, I think Cik Kem have mentioned earlier, I think currently dekat Malaysia ada 21 company yang berdaftar under Security Commission Malaysia yang boleh buat crowdfunding.
Di mana equity crowdfunding ada 10 dan 11 lagi dari segi P2P lah. Etis adalah satu yang recognize ataupun diiktiraf oleh Security Commission Malaysia yang patuh syariah. So that's the landscape. Yang keduanya dari segi market, saya nak cerita sikit tentang the landscape dan juga potensi yang ada. Sejak bermulanya crowdfunding di Malaysia pada tahun 2017-2018, secara kumulatif dah dana yang telah dikumpul oleh semua CF yang berdaftar ni sebanyak 2.2 bilion dan yang memberi manfaat kepada lebih kurang 4,000 PMKS. Pada tahun 2020 sahaja sekitar RM1.3 bilion diraih secara total. Itu ketika pandemik kan? Secara pandemik, ya. Ketika pandemik. Jadi pada tahun, kalau nak dibandingkan, ada satu lagi statistik yang agak menarik. Nak bandingkan 6 bulan pertama pada tahun 2020 dan 6 bulan pertama pada tahun 2021, ni dari segi ECF lah. Take up lonjak sebanyak 151%. Yang lebih menarik lagi, 60% daripada pelabur-pelabur yang dari sudut ECF adalah yang berumur 35 tahun ke bawah. Jadi mereka ni maybe tak pernah pun pergi bank dan mereka selalu buat transaction terlalu online dan sebagainya. Jadi saya rasa itu agak menarik di mana I think Dr. Melissa tadi ada mention sikit about democratizing funding opportunities. Yang mana ini bukan saja dari institusi besar. Jadi macam saudara Cam, Dr. Melissa dan saya kalau nak cuba melabur dalam kuantum yang kecil-kecilan, maybe beribu dan juga beratus, dan melabur kepada bisnes-bisnes yang mungkin ada potensi untuk jangka masa depan. Seperti mana Cik Cam mention pasal Accelerate Global. Accelerate Global ni kalau anda tak tahu, ia merupakan satu perusahaan sosial. Bagi Etis, banyak pelabur-pelabur yang datang ke Etis melalui platform Etis, mereka tidak melihat keuntungan dari segi mata wang semata-mata, malah dari segi impak. Kalau dalam bahasa Melayu atau bahasa Islamnya amal jariah lah. Okay. And I think that's why most of our investors and I just share, maybe ni agak lain sikit daripada RMO ataupun pemain CF yang berdaftar antara Security Commission. Banyak pelabur-pelabur etis sebenarnya investor base kita berasal dari luar negara, dari MENA, dari UK, Singapura dan sebagainya, dan mereka sudah pun melihat pulangan bukan sahaja dari segi mata wang tetapi dari segi impak. Seperti mana kalau keusahawanan sosial, mereka juga bertanya, okey, apakah impak yang diberi kepada komuniti dari segi alam sekitar when we speak about renewable energies dan sebagainya. Jadi if you see, there's already a shift in terms of what people think as a pulangan ataupun return of investment. Cik. Dr. Melissa, kadang-kadang sebagai orang yang berada di tengah macam moderator, kadang-kadang saya rasa agak terpisah kerana kenapa kita harus membincangkan sama ada pendanaan itu lebih mesra komuniti dan insan, atau seolah-olah macam pendanaan dan kewangan, financing and funding for the longest time, tidak begitu menghiraukan isu-isu yang penting sejagat seperti perubahan iklim, seperti ketidakadilan sosial dan sebagainya. Saya pasti Dr. Melissa apabila membuat pelaburan, walaupun tidak patuh syariah dan sebagainya, masih melihat kepada pembangunan yang bukan material. It's not just a return of money. Dr. Melissa juga mahukan pelaburan yang baik dalam erti kata mesra alam, mesra masyarakat dan sebagainya. Dan di Bursa Malaysia misalnya ada ESG, ada CSR dan sebagainya. Bagaimana Dr. Melissa melihat ini? Kerana mudah untuk, saya tidak mahu penonton yang menonton malam ini berfikir, kalau nak pergi ECF patuh syariah atau tidak patuh syariah. Dia tidak sepatutnya begitu. Kerana jumlah dana yang ada di dunia ini perlu digemblingkan sepenuhnya. Even if we do it tomorrow, kita mungkin masih tidak dapat menyelamatkan bumi misalnya. Kita dalam satu perlombaan. Jadi tidak elok jika ia terpisah-pisah. Bagaimana Dr. Melissa melihatnya? Kerana bagi saya, perbankan dan pendanaan sejak sekian lama juga sudah mula berubah ke arah memastikan bahawa it's not just for pemegang saham,
bukan sahaja kepada pemegang saham tetapi juga kepada pemegang taruh lain dalam masyarakat, Dr. Melissa. Memang I think Cik Kam saya setuju. Saya rasa seperti Wan Dazrik, saya juga sangat berminat terhadap pelaburan dari segi impact investment. Maksudnya pulangan bukan kewangan tapi juga pulangan dari segi impact kepada komuniti dan masyarakat. Yep. I think jawapan soalan Cik Kam ialah dulu sistem perbankan memang tidak memudahkan, kalau pelabur dia memang mungkin tidak tahu apa yang dilaburkan, right? Kalau kita we give our money to the bank, mungkin dia akan melabur bagi pihak, tetapi kita tak tahu bank tu mana dia melabur dana-dana atau tidak, dalam bank. Tapi sekarang dengan macam crowdfunding, democratization of finance dan juga kesedaran, of course all the 35 and younger, siapa yang melabur dalam platform ECF Wan Dazrik, kita memang, I think millennial generasi ini kita memang sangat sedar terhadap impact sosial. So kita tanya macam mana, where is my money being invested, and how am I earning the money. So bila ada kesedaran awam terhadap social impact of macam mana kita meraih pulangan kewangan dan juga impact sosial daripada pelaburan kita, I think this shift ini, trend ini akan lebih kepada more and more investment akan menjadi impact investment. Saya juga sangat berminat dengan what Wan Dazrik yang cakap dengan prinsip-prinsip kewangan Islam, sebab dari segi impact investment dan keusahawanan sosial ini boleh kira sebagai baru in the global landscape, right? I think these are new concept. Tapi prinsip-prinsip pelaburan Islam is actually sangat align dengan keusahawanan sosial dan impact investment. Tapi this kewangan Islam is not a new concept, right? It's always been around for a long time. So I think dengan fintech ini memang a new platform to launch these ideas, right? Pasal saya je yang paling tua dalam diskusi ini, yang tua panelis saya ni muda-muda belaka. Jadi saya pun cubalah nak hatikan muda. Jadi saya nak lompat ke depan, back to the future lah. Kalau kita masih lagi bercakap, dia bukan lagi alternatif, dia sepatut jadi arus perdana. Tapi hakikatnya lebih banyak institusi-institusi perbankan tradisional berbanding dengan institusi-institusi ECF. Bayangkan tadi 10 campur 11, 21. Tapi kalau kita lihat di sekeliling kita, itu bukanlah jumlah yang besar. Walaupun untuk negara Malaysia yang mungkin tak sebesar negara China ataupun India. Jadi untuk bergerak ke depan, mungkin kita terpaksa lompat sikit. Jadi saya nak lihat fintech itu dahulu. Sebelum saya masuk ke rangkaian jaringan antarabangsa ataupun international network tu, seperti Wan cakap tadi, negara MENA ataupun Afrika Utara, Asia Barat. Sebelum kita ke situ, fintech itu kadang-kadang orang dah ambil dia sebagai lumrah, tapi dia belum lumrah lagi. Kerana ada banyak lagi perkara yang belum didigitalkan ataupun digitalisasi, digitization and digitalization misalnya. Itu yang rakan-rakan di MDEC dan sebagainya cuba untuk gerakkan ekonomi digital. Tetapi untuk berfikir ke depan, tidakkah satu hari nanti di mana kita tidak perlu pergi ke satu institusi pun, hanya melalui telefon pintar yang disambungkan dengan jalur lebar, kita bukan saja boleh melabur seperti ECF, tapi kita juga boleh membuat due diligence ataupun kita boleh memeriksa laporan kewangan syarikat itu, kita boleh memeriksa komen-komen pengguna atau komen-komen vendor kepada syarikat itu. Saya ingat lagi di Forum Ekonomi Dunia di Cambodia, kalau tak salah saya berjumpa dengan satu syarikat fintech yang dia kerjanya secara ringkasnya lah, memang kompleks lah juga, tapi secara ringkasnya mereka memberikan perkhidmatan percuma untuk syarikat kecil dan sederhana untuk membuat perakaunan mereka, ledger, bookkeeping, sets of accounts misalnya. Kerana mereka cuma mahukan data itu, kerana bila mereka mendapat bekalan data yang besar, jadi syarikat tidak perlu lagi pergi ke institusi yang mahu memberi dana untuk ditemubual atau sebagainya, kerana mereka akan ada bertahun-tahun data digital yang terus menggunakan AI ataupun kepintaran buatan
dan tidak perlu lagi ada temu bual untuk bank periksa, kerana masalahnya sekarang pegawai-pegawai bank tradisi mungkin tidak cukup ilmu dan pendedahan untuk mengetahui tentang dunia perniagaan yang lebih kompleks seperti blockchain misalnya. Jadi itu soalan saya, untuk jadikan perkara ini arus perdana, ia mungkin juga terpaksa lebih cepat menceburi bidang-bidang baru or disrupted avenues ini berbanding dengan institusi tradisional. Bagi saudara Wan lah pula mula dulu, kemudian kita bagi Dr. Melissa. Ya, saya amat setuju. Ada beberapa faktor yang Cik Kem have mentioned tadi, yang Cik Kem sebut tadi. Ada 3 benda yang maybe kita saya boleh mempertengahkan dan maybe Dr. Melissa can add on. Pertamanya dari segi infra. Itu tak khawatir lagi. Kat Malaysia ni kita still a developing country. In fact, if I could share, I think a lot of our portfolios ataupun business yang melalui pendanaan ramai ni banyak tertempu di kawasan Klang Valley, di mana infrastrukturnya memang dah bagus. Tetapi saya tak khawatir, ada juga business PMKS yang berada di, contohnya di Borneo, Sabah dan Sarawak, Pahang, Kelantan dan sebagainya, yang mana juga mempunyai potensi, tetapi sebab infra tu tak ada, diorang tak dapat. Jadi infra juga memainkan peranan penting untuk melebarkan lagi lah access to fintech. Dan ini juga kena mengena dengan Cik Kem mention tadi. Saya rasa kalau tak salah saya dekat Malaysia ada lebih daripada 100 fintech company. Tapi 100 tu nombornya kecil kalau dibandingkan dengan populasi Malaysia yang 32 million. Jadi saya rasa sektor fintech ni makin masih lagi kecil lah. Yang keduanya dari segi tadi pertama dari segi infra, dan keduanya tadi yang saya nak pertengahkan juga adalah dari segi kesedaran. Kesedaran ni bukan saja dari segi orang ramai, tapi I think we still in the phase of fine tuning the regulation lah, or regulatory. Alhamdulillah so far I think whether it's Security Commission dan sebagainya amat supportive dari segi alternative financing ataupun fintech. Tetapi bukan saja akan diberhentikan di situ. So sebagai contoh, saya boleh share juga. I think SC juga telah revise the guideline ataupun playbook, di mana kalau pada dulunya pada 3-4 hari yang sebelum ni businesses ataupun PMKS boleh fundraise to up to 10 juta ringgit. Tetapi sekarang dah boleh buat to 20 juta ringgit. Jadi di situ dapat dilihat ada kesedaran dah meningkat, tetapi dah juga ada demand untuk melakukan alternative financing lah. Dan yang ketiganya, daripada apa yang Cik Kem mention tadi, saya juga agree adalah dari segi pengetahuan lah. Banyak businesses, in fact for us also, walaupun IKS ataupun PMKS yang berkecimpung dalam bukan saja fintech tetapi yang ingin meraih dana dari segi governance ya, dari segi safeguarding investment dan juga tanggungjawab kepada pelabur-pelabur, masih lagi saya rasa perlu dipertengahkan supaya ekosistem ni dapat dibangunkan dengan lebih cepat lagi. Buat masa sekarang dia agak slow sebab ada banyak kongkongan dari 3 aspek tu, tetapi saya rasa dalam jangka masa yang akan datang kita dapat jadi macam negara-negara maju yang lain seperti Australia, US dan sebagainya lah. Melissa, soalan yang sama tapi saya jambatankan sikit ke arah water will flow where water wants to flow. Sama juga dengan fintech. Tapi soalnya untuk fintech berjaya, arus digital itu perlu lebih pelbagai dan perlu lebih menyeluruh. Ada banyak pengkalan-pengkalan data di Malaysia yang masih lagi terasing, mungkin hanya separa digital dan terikat kepada institusi-institusi dan kelompok-kelompok tertentu. Di negara kecil yang baru merdeka tahun 1990 seperti Estonia, 99% daripada perkhidmatan kerajaan mereka sudah pun dalam bentuk digital. Ketika saya bertemu dengan wakil kerajaan dan wakil industri mereka di Expo Dubai 2020, saya bertemu sendiri kerana saya begitu ingin mengetahui. Jadi saya ingin kongsi di sini. Mereka mengatakan konsepnya senang saja.
Semuanya kami mahu digitalkan. Cuma ada dua perkara yang anda tak boleh buat dalam e-Estonia. Kalau One Does It teka betul ni, saya yang belajar One Does It, tapi dia takkan tahu. Okey, dia baik. Contoh dua perkara itu adalah cerai, pendaftaran syarikat ke, mengundi ke, semuanya dalam talian. Kita mahu pergi ke situ, Dr. Melissa, tetapi kita tahu perjalanan kita ada jarak untuk pergi ke situ. Contohnya, kawasan seperti di Bario, Sarawak, kita perlu naik kapal terbang dan tidak ada jalur lebar, maka tidak ada mesin ATM misalnya. Dan jika tidak ada mesin untuk mengeluarkan wang, gaji kita akan terpaksa automatik. Nak pergi ambil tunai itu kita dah kena habiskan wang untuk keluar. Jadi financial inclusion atau keterangkuman kewangan ini, bagaimana Dr. Melissa melihatnya? Kerana ada dua sekolah pemikiran. Satunya memanglah kita kena buat secara sedikit-sedikit, 5%, 7% berubah. Incremental change. Ada satu lagi sekolah pemikiran, kalau Estonia boleh buat, kita lompatlah sahaja dan terus buat yang baru. Which one do you more subscribe to? Yang mana satu, Dr. Melissa? Kenapa cakap tanya soalan yang susah? Baru saya nak sebut thanks One Does It untuk jawapan yang sangat baik. Saya tak perlu add on lagi. Okey, bagi saya rasa kalau apa-apa yang bergantung kepada teknologi, kadang-kadang ia lebih mudah untuk start from scratch. That's why kerajaan-kerajaan yang macam baru seperti Estonia, their pathway tu lebih mudah sebab dia tidak ada legacy system atau sistem-sistem tradisional yang macam perlu diubah sesuai, right? Ya. Tapi saya rasa untuk negara seperti Malaysia yang ada dua lah, kita ada teknologi yang baru, tetapi juga ada sistem perbankan tradisional, like legacy banking system. Untuk sesuatu untuk menjadi mainstream, saya rasa it's a combination. Bukan sahaja perkembangan syarikat digital atau startup yang baru, tetapi syarikat-syarikat besar kena ubah sesuai lah. They have to embrace, right? So banks have to embrace digitization. Okey. Jawapan yang begitu selamat sekali dari Dr. Melissa. Saya suka. Selamat. Tapi kita akan masih meningkatkan suhu perbincangan ini. Dah ada soalan pun dari Sabah pula tu. Saya suka. Saudari Norita Yapi. Tapi sebelum saya pergi soalan saudari Norita Yapi dari Sabah, Saudara Wan, okey, Dr. Melissa beri jawapan macam tu, tapi saya juga nak terbalikkannya sikit. Fintech ni, pemahamannya masih lagi belum seragam, seperti juga pemahaman terhadap 4IR ataupun revolusi perindustrian 4.0. Dalam teknologi kewangan baru, bukan wang itu yang jadi digital, tapi juga lebih luas lagi nilai. Kerana wang itu hanyalah satu kertas nominasi ataupun sesuatu yang diberikan harga oleh kita sendiri sebagai alat untuk pertukaran barangan ataupun perkhidmatan. Tetapi kalau kita lihat perkara baru seperti non-fungible tokens dan sebagainya, sebuah lukisan pun boleh terus dijadikan bernilai wang dengan pembahagian ciri entiti digitalnya seperti NFT. Jadi itu yang saya nak minta pandangan Saudara Wan sebelum saya bagi balik kepada soalan daripada orang ramai seperti minggu-minggu sebelumnya. There must be a mindset shift. Mesti ada anjakan paradigma dan anjakan pemikiran dan loncatan itu. Kerana kalau kita bergerak sedikit demi sedikit, saya khawatir kebanyakan orang yang berbincang perkara ini di Forum Ekonomi Dunia, mereka mengatakan bahawa jika anda tidak bersama, tsunami, the disruption itu akan menenggelamkan mereka yang tidak berada di depan. Saudara Wan. Saya rasa Malaysia ni mempunyai situasi yang agak menarik di mana terdapat sekumpulan komuniti yang begitu advance, terutamanya di Klang Valley lah, dan mana ada jurang bagi kawasan di kawasan luar bandar. Jadi sebagai government ataupun kerajaan yang ingin melihat anjakan paradigma, dia sepatutnya memang akan bermula dari segi pengetahuan ataupun kesedaran.
I think you mentioned about NFT, for example. I think to some extent kita punya regulatory bodies agak proaktif. We spoke about digital token exchange regulations. In fact, Bank Negara pernah buat dan masih melakukan sandbox for fintech to go further. Tetapi ada juga peranan kerajaan yang ingin juga mencapai 100% financial literacy. Okay. Dan ini banyak ditumpukan di kawasan luar bandar. Jadi saya tak khawatir dengan apa Cik Kam mention tadi. I think yes, there need to be a bit more radical change so that everyone are pushed towards transformation seperti mana COVID happens. Tapi kita juga kena faham situasi rakyat yang mana yang maybe tak dapat peluang. Dari saya bercakap dari segi infrastruktur, tetapi ada juga dari segi kefahaman. Jadi I think that's why kena balance out a bit lah, so that ada yang tak tercicir dari arus perubahan ni. Kerana inovasi dan kreativiti kadang-kala memerlukan oksigen. Oksigen itu kadang-kala bukannya sumber dana, tetapi ruang untuk dia membesar dan bergerak, seperti yang dilakukan dengan teknologi drone. Dan kalau kita lihat Aerodyne misalnya, mereka bergerak daripada bisnes atau perniagaan yang terlalu berbeza. Mereka masuk dari pintu yang bukan untuk membekalkan perisian drone. Mereka asalnya menggunakan drone dalam tugas mereka untuk mencari visual dan sebagainya. Jadi itu maksud saya, jika kita terlalu lekat kepada acuan, maka kita tidak cairkan kapasiti kita dan kemahiran dan pengetahuan kita dan data itu untuk bergerak menjadi, dia macam itulah, macam filem Terminator yang orang jahat tu dia kan robot itu boleh cair dan kemudian lalu besi kemudian jadi balik. So seolah-olah kalau kita boleh bayangkan itu, apa pun yang kita ada, perniagaan, barangan dan sebagainya, kalau kita boleh cairkan dia dalam bentuk digital, maka ia mesra ekonomi digital. Saya akan kembali ke situ. Kita kembali kepada soalan orang ramai untuk berpijak kembali ke bumi nyata. Saudari Norita Yapi dari Sabah bertanya kenapa? Lepas tu ada tanda soal. 1. Kenapa beri peluang kepada IKS? Kenapa menepati syariah? Kenapa? 3. Mendalami return to stakeholder. Maksudnya kalau saya boleh jabatankan, saya rasa dia tanya kenapa ECF ini dikatakan memberi peluang kepada IKS. Why is it, giving opportunities to IKS? Kenapa dia mesra IKS atau PKS? Kenapa ia menepati syariah? Apakah yang ada pada ECF ni seperti ITIS yang boleh memastikan bahawa ia patuh syariah? Dan kenapa juga dalam maksud macam mana kita nak faham memberikan pulangan kepada mereka yang melabur itu. Boleh tak saya bagi yang nombor 2 itu menepati syariah kepada saudara Wan, dan nombor 1 itu saya berikan kepada Dr. Mel dulu. Kenapa ECF ni begitu mesra dan sesuai kepada mikro, kecil dan sederhana? Ini soalan untuk saya ya. Ya. Okey, terima kasih Encik Kam, dan terima kasih untuk soalan anda. Kenapa ECF begitu mesra untuk perusahaan kecil? Sebab saya rasa bila kita meraih dana dari pelabur-pelabur, dari orang awam, orang ramai, mereka bukan sahaja boleh menjadi kita punya pelabur atau stakeholder atau memegang saham syarikat kita, tetapi juga pelabur ini boleh terdiri daripada dari staff sendiri, atau kita punya own staff boleh menjadi pemilik syarikat, dan juga pelabur-pelabur boleh menjadi terdiri daripada pelanggan, ya. So they are also our potential customer. So jadi kalau business atau business model ini sesuai untuk ECF, memang sangat sesuai untuk meraih dana di platform crowdfunding lah, sebab dia memang it's a B2C model, dia sangat sesuai untuk ECF. Satu lagi ialah keusahawanan sosial lah. So fundraising seperti yang Encik Kam beritahu tadi ialah it's about storytelling. So kalau kita adalah satu social enterprise atau keusahawanan sosial dengan satu story, ya, dengan satu cerita yang sangat impactful kepada komuniti dan masyarakat, business model ini memang sangat sesuai untuk meraih dana di ECF, sebab dia akan menarik minat dari komuniti dan masyarakat untuk
tolong menolong, together you fund each other or you help each other, right? So business model macam ni dia memang mesra dengan platform ECF. Dia kata semua sesuai lah. Itu Apa semua daripada sesuai. ada kena ada matching. Ya, betul. Pelabur Jadi, dengan usahawan dia. Betul. Apa DNA ECF ni, Cik Wan, yang membenar dan memesrakannya kepada patuah syariah? Saya jawab in two forms. Yang pertamanya, peranan crowdfunding platform adalah, I think what Dr. mentioned just now, as a connector. Kita hanyalah platform yang menghubungkan para pelabur yang berminat untuk melabur dalam bisnes yang tertera dekat kita punya platform lah. Jadi kita bukanlah the funder, but more of a platform connector. For artists, kenapa kita fokus on keuangan Islam dari segi apa yang saya mention tadi lah, dari segi just and fair, dari segi keadilan, di mana kita buat commercial transaction. Saya boleh ambil contoh ya, sebagai contoh, conventional banking dengan Islamic banking, there's a removal of gharar or uncertainty. So di situ di mana kalau para pelabur dan para bisnes ataupun usahawan nak melakukan transaction ataupun commercial arrangement lah, tak kisahlah agreement, shareholder agreement dan sebagainya, there are certain expectation dah disetkan upfront lah. Jadi di situ tak kira, bukan cakap tak bagus, tak kira lah sejauh mana ataupun seburuk mana kegawatan ekonomi berlaku dan sebagainya, impak kepada para pengusaha bisnes lebih kurang daripada konvensional, sebab konvensional ada elemen of interest. Sebagai contoh, tak kisah how's your business performance dan sebagainya, you have to pay or bertanggungjawab terhadap interest that you have to pay. Whereas banyak prinsip-prinsip keuangan Islam, expectation tu telah ditemeterai di perjanjian lah. Jadi that gives a bit of a comfort level kepada both pelabur dan juga perusahaan lah, ataupun issuer lah, we call it. Itulah broadly speaking. Kalau tak ada technical terms dia. Untuk kedua-duanya, bagaimana kita melihat pulangan kepada mereka yang melabur? Untuk pelabur, kalau untuk pelabur, I think what that means is diorang dah tahu dan boleh jangka ataupun forecast what kind of risk dan rewards yang diorang akan anticipate lah. So sebagai contoh, diorang maybe nak melabur dalam X ringgit Malaysia, tetapi mereka mempunyai jangka masa 3 tahun sebagai contoh, di mana para usahawan ataupun PMKS maybe cakap, oh selepas 3 tahun ni saya nak beli balik shares daripada business owner sebagai contoh, dan dari situ mereka boleh forecast lah. So I think this is not just for Islamic finance, but I think a lot of ECF, equity crowdfunding, P2P crowdfunding juga mempunyai faktor-faktor dan elemen sebegitu rupa lah. Cuma platform-platform seperti kami, ada 21 semuanya crowdfunding yang berdaftar, kita sedaya upaya kita sebaik mungkin try to disclose as much information of the businesses so that para pelabur can make informed decision. So they would actually have some comfort level to actually invest, melabur ataupun tidak dalam bisnes-bisnes anda. Dr. Melissa bukan sahaja melabur, tapi dia melabur dalam operator ataupun mereka yang mendapat lesen dan kebenaran dari Suruhanjaya Security. Jadi what kind of return, apa habuan yang Dr. Melissa janjikan kepada mereka yang memberi dana kepada Dr. Melissa, Dr. Melissa pilih untuk laburkan dalam ECF dan RMO ni? Actually sebenarnya yang kita sebut democratization of finance, maksudnya semua orang pun boleh jadi pelabur. Tetapi saya rasa yang paling penting ialah pelabur yang
educated, mempunyai kesedaran dan juga pendidikan terhadap apa yang dilaburnya. So at MBAN, Malaysian Business Angel Network, kita memang ada banyak kursus atau program yang memberi pendidikan kepada sesiapa yang nak menjadi pelabur dana awal. Saya memang amat menggalakkan siapa yang nak melabur dalam early stage atau startup untuk mencari all this education supaya kalau kita melabur, sebab memang pelaburan jenis dana awal ini risikonya sangat tinggi. Tapi so kalau kita belajar or educate ourselves, memang kita boleh mengurangkan risikonya, tetapi memang dia risikonya tinggi. Jadi apakah pulangannya? Pulangannya dia terpulang kepada apa yang syarikat atau startup itu janjikan lah dalam dia punya financial projection. Bukan janji tetapi jangkaan lah financial projection dia. So biasanya kalau teknologi kita memang target untuk dia berkembang dengan sangat pesat or dengan grow and scale lah. Bukan saja 10 times atau 100 times, tapi memang dia bergantung kepada teknologi dan dia boleh berkembang dengan sangat pesat. So we look for really high growth and high scale dari segi pulangan kewangan. Okay. Bersangkutan tapi agak memerlukan pemikiran yang mungkin agak makro. Soalan dari Azli Ibrahim, adakah kita perlu set semula ataupun reset sistem banking untuk pembiayaan PKS? Tolong jawab itu dalam konteks pendanaan ramai. Terima kasih Cik Wan. Menarik soalan tu. Saya bagi latar belakang sikit lah. Kenapa saya rasa ada opportunity ataupun peluang untuk resetting just data untuk tahun lepas. I think bagi PMKS GDP ataupun KDNK yang didaftarkan pada 2020 merosot sebanyak 7.3%. Di mana KDNK negara merosot kepada dalam 5.6%. I think that's the first dalam jangkauan 17 tahun di mana KDNK PMKS lebih besar kerosotannya daripada KDNK negara. Dan kita tahu I think sebanyak 97% komposisi perniagaan terdiri daripada PMKS. Jadi di situ dapat dilihat kalau kita nak membantu para usahawan-usahawan kecil, mikro dan sederhana untuk expand ataupun scale, maybe they need to be a bit of revision, ulang kaji faktor-faktor pendanaan. Saya tak syorkan dari segi pembankan semata-mata, tetapi dari segi apa Dr. Melissa dan juga Cik Kam mention dari segi alternative financing, di mana fintech maybe dapat memberi bridge that gap. Kepada, I always call it the unbankables lah, di mana selalunya bisnes-bisnes atau perusahaan-perusahaan susah nak dapat pertolongan bank, dana sebab perlu collaterals dan sebagainya. Maybe fintech company seperti Etis, anak RMO yang lain dan juga service provider lain dapat membantu. Dan di sini saya juga ingin bertekankanlah di mana regulatory itu agak penting sebab kita tak nak juga ada banyak kes-kes scamming dan sebagainya. Jadi semua ekosistem dari segi operator, regulator dan juga PMKS sendiri perlu memainkan peranan lah. Tapi saya agree maybe kita patut ulang kaji pendanaan bukan saja dari segi bank, grant, biaya sama ataupun pendanaan ramai perlu or rather alternative financing maybe perlu diberikan peranan yang lebih penting dan in RMK 12 actually did mention ada peranan-peranan alternative financing ataupun crowdfunding boleh memberi support kepada bukan saja usahawan tetapi NGO sektor perindustrian tinggi dan sebagainya lah. Okey, Dr. Melissa, jadi Dr. Melissa dah sentuh tapi mungkin untuk mereka yang baru masuk sebagainya, soalan dari Jace Eng,
how to get fund from this crowdfunding company and what should we give back to this company. Tadi Dr. Mr. dah cakap, tapi mungkin kalau kita boleh tambah sikit, selain daripada kebolehan untuk bila ada tawaran issuer ataupun syarikat seperti Global Accelerator dan sebagainya yang katalah pergi dekat ITIS dan kata okey saya mau raih dana sasaran saya RM500,000 Malaysia lah katakanlah. Jadi pelabur boleh pergi dan letaklah jumlah yang mereka pulangannya seperti Dr. Melissa cakap tadi, terpulang pada apa yang dijanjikan oleh syarikat itu dan pertumbuhan mereka dan sebagainya. Tapi untuk saya angkatkan sikit soalan Jace ini, skala jangka masa yang bagaimana? Kerana kadang-kadang ni macam Dr. Melissa belajar ilmu bertahun-tahun dan kemudiannya bekerja di merata dunia dan pergi merata dunia untuk dapat kepakaran, the wisdom, kepintaran untuk mengetahui bila dan apakah portfolionya dalam pelaburan. Jadi tolong berikan jawapan itu. Kita tahu prosesnya begitu, tapi adakah saya perlu tunggu 2-3 tahun yang terbaik untuk dana kalau saya letakkan 10,000 lah katakan. Kerana kalau saya letakkan di Malaysia senang. Ramai Bumi Putra misalnya akan melihat kata kalau saya letakkan di Amanah Saham, berapa pulangan saya dapat setiap tahun. Kalau saya letakkan di ECF, berapa. Tapi untuk mereka yang lebih sophisticated, mungkin Dr. Melissa nak beri sikit petua untuk the savvy investor of ECF lah, bukannya No, cakap saya kongsi pengalaman saja, bukan boleh, sangat savvy, tapi just kongsi my experience saja, Okay. kongsi pengalaman. Menurut statistik, I think di Amerika Syarikat, average time tahun untuk mendapat pulangan adalah 7 tahun. Ini kerana kita melabur dalam syarikat peringkat awal, so memang dia akan ambil masa untuk syarikat ini berkembang dan bertumbuh untuk memberi pulangan yang yang pulangan yang kepada pelabur-pelabur. Tapi I think in this world of technology memang dia is getting faster and faster lah, makin cepat. And then juga investor pun tak sabar lah. So what we call is patient capital, right? Ya, maksudnya pelabur yang sanggup menunggu 7 tahun, 10 tahun baru dapat pulangan. Tapi I think nowadays pun it's faster. So kita kena tengok sasaran dan juga financial projection yang dikemukakan oleh syarikat itu dan juga tahu okey bila agaknya saya boleh mendapat pulangan. Tapi kalau bandingkan dengan jenis pelaburan lain, memang this type of funding we need patient capital lah, maksudnya dia kena melabur tapi itu di next year. Doktor, selain kesabaran, bagilah petua lain juga macam apakah 3 jenis syarikat yang doktor pasti rasa macam seksi untuk dilabur? Kan, adakah dia syarikat teknologi? Kerana saya tengok yang buat peladangan dalam food security seperti Musang King dan ladang Musang King pun ada juga. Sementara dia nak dapat pulangan wang dana tu, dia pun boleh dapat sampingan seperti dapat beli Musang King dengan murah dan sebagainya. Jadi inilah kelebihan ECF ni, bergantung pada syarikat dan bidang. But what are the 3 companies or type of companies yang jenis-jenis syarikat yang rasanya bagi Dr. Melissa memang yang Dr. Melissa cari? Sebenarnya saya memang ada petua, tapi petua ni bukan yang jangkakan lah, right? Bukan, dari pengalaman saya, dia bukan industri atau sektor. Kalau kita melabur pada peringkat awal, kita kena faham founder, usahawan itu. Ya, sebab saya memang dah melabur dalam beberapa syarikat, tapi when I look back lah, siapa yang berjaya, siapa yang tak berjaya, actually dia bukan industri ini sektor yang sangat atraktif, sektor yang berkembang, tapi dia memang tengok kepada usahawan. So kalau sebagai pelabur dana awal, kita kena pandai read people lah, psychology maybe, right? Contohnya untuk faham psikologi keusahawanan yang boleh berjaya. Contohnya kalau macam Anthony Tan dan Tan Hui Ling buat satu lagi syarikat, itu akan menarik minat Melissa lah. Memang sebab kalau dia sudah berjaya, chances of success is higher, tapi bukan semestinya lah. Right? Faham. Itu satu kriteria lah, penanda. Wan, syarikat-syarikat macam mana yang pergi kepada ITIS?
Ya, soalan tu berkait rapat dengan apa Melissa cakap tadi lah. Saya agree, saya bersetuju dengan pendapat Melissa. I think but saya would actually take industri tu sebagai filtration awal lah, untuk bagi pendana, bagi bukan dana, bagi sense of where should you invest. So berkait rapat dengan apa Encik Kam mention, kalau kat Etis ni kita fokus kepada 4 vertikal ataupun industri lah. Yang pertamanya dari segi, I think Encik Kam mention tadi, dari segi agriculture, bukan dari segi food security semata-mata, tetapi di mana bisnes-bisnes yang buat dari segi pertanian, peladangan ataupun live feedstock yang embed teknologi ataupun IoT. Sebab macam doktor cakap tadi, kalau banyak pelabur yang nak tengok return, chances are they would actually invest in company yang ada aspek-aspek digital ataupun teknologi. Yang keduanya dari segi property, tapi this is khusus untuk Etis sebab kita pernah buat dekat Indonesia, Etis Indonesia, social housing. Kita nak buat di Malaysia tetapi sebab COVID agak lambat sikit lah. But here is actually to help community, di mana kalau nak dapat property perumahan tu susah bagi golongan B40 dan M40. Crowdfunding maybe can bridge into that one lah. Dan ketiga, and this is quite agnostic, secara amnya dari semua crowdfunding ataupun pendanaan ramai adalah dari aspek PMKS, startup. Sebab Dr. Melissa ada mention tadi, kalau nak dapat dana dari bank, khususnya kalau bisnes-bisnes ini kecil agak susah. Tetapi crowdfunding ataupun pendanaan ramai ni boleh dijadikan sebagai validasi ataupun to gain support of customer. If a customer wants to be your investor, customer nak jadi pelabur, maksudnya dia orang percaya dengan bisnes anda dan mereka nak jadi pelabur pada bisnes. Dan yang keempat sekali, khusus untuk Etis, adalah what we call halal industries dan circular economy lah. Ini disebabkan banyak kita punya pelabur-pelabur juga fokus kepada PMKS ataupun bisnes-bisnes yang menjurus kepada halal teknologi, halal R&D dan sebagainya. Dan social enterprise also is part of the circular economy punya ecosystem lah. Saya boleh cakap untuk Etis je, tapi itulah 4 yang selalunya bisnes ada. Faham? Saudara Farouk Ramli bertanya, apa beza IPO dengan ECF? Cik Wan tolong. Banyak company yang a bit more mature, sederhana, we call it the SMEs kan, the medium enterprises, diorang guna ECF as a pre-IPO strategy. Lagi-lagi pada masa sekarang dengan announcement Security Commission yang bolehkan company itu meraih dana up to minimum 20 million, maximum 20 million ringgit Malaysia. What that do is actually dia akan meningkatkan valuation company tu before ke public offerings lah. Tetapi konsep ECF dan IPO adalah sama, di mana you akan bagi equity kepada pelabur, dan you get return of cash and then to expand lah. Saya akan tekankan sikit peranan CF yang berlainan sikit lah. Kalau equity ni banyak digunakan untuk expansion of business. P2P banyak digunakan untuk operation expenses. Short term, what else ECF macam Dr. Melissa cakap tadi, lingkungan 5 to 7 tahun ataupun lebih, pelabur akan tinggal dia orang punya capital in your business so that you can grow, then hopefully get higher return in longer term lah. Kalau business anda jadi unicorn, alhamdulillah lah, pelabur tu akan dapat banyak return. Orang Malaysia cakap amin 10 kali amin. Soalan Joyce lagi tanya, Joyce Ng. What if before the tenure, the company cannot sustain? Will the company get penalties or being sued? Maknanya sebelum dapat beri pulangan, kita tak boleh mengawal, tidak ada jaminan bahawa semua syarikat-syarikat ini akan berjaya sepenuhnya. Jadi kalau tidak berjaya, apa akan jadi? Dr. Melissa? Joyce guna perkataan tenure, saya rasa ini berkaitan dengan, I don't know whether this is linked to loan lah, sebab biasanya kalau pelabur, kita
ada kita expect lah, kita jangka pulangan dalam 5 hingga 7 tahun, tapi memang tak ada tenure per se lah, right? Memang kalau pelabur dana awal dia almost hampir sama dengan co-founder. That means they are together with you in the journey lah. So kalau syarikat itu berjaya atau tak berjaya, that means itu risiko yang diambil oleh pelabur dana awal. Okay. Ya. Cik Wan, untuk ITIS? Soalan sama, jawapan pun lebih kurang sama, di mana I think saya tak boleh tekankan dengan lebih lagi peranan operator yang berdaftar dengan Security Commission, as best as we can is actually to give that full disclosure lah. Seperti mana pelaburan whether through crowdfunding, saham dan sebagainya, there's always element of risk and rewards lah. Kita tak bias di mana kita cakap campaign ni lagi bagus daripada campaign lain, tak. Cuma what we can do best is actually bagi information yang boleh diguna pakai untuk pelabur to make decisions lah. Obviously there'll be times yang ada kerugian di mana business akan declare bankrupt dan sebagainya, but as best as we could, especially if you're a new startup lah kan, so as best as we could, we need to disclose information so that pelabur akan buat keputusan yang bijak lah untuk berlabur ataupun tidak. Itu juga menimbulkan persoalan tentang contohnya berbanding dengan pasaran modal seperti bursa dan sebagainya. Dan kita tengok di New York Stock Exchange juga sebagainya, kadang-kadang ada saman menyaman di antara syarikat yang disenarai dan juga bursa itu. Tetapi sejak 2 minggu lalu, ketika saya membincangkan dengan pakar-pakar lah, pengamal-pengamal RMO, ECF ni, dia bukan hanya hitam dan putih. Ada juga hubungan yang rapat di antara platform dengan syarikat ataupun issuer yang disenaraikan itu. Jadi ada pertukaran maklumat, ada konsep mentor-mentee, ada konsep konsultan ataupun bantuan. Dia bukan, dah raya dana, kalau anda jatuh lah. Tapi jika ada nampak tanda-tanda keregangan itu atau stres, tentunya platform seperti ITIS ataupun Pitch-in ataupun Atta Plus akan cuba sedaya upaya untuk melihat bagaimana mereka boleh membantu dengan sokongan Suruhanjaya Security dan sebagainya. Jadi itu soalan saya, kerana kalau kita katakan tadi, seperti Dr. Mel katakan tentang impact investing atau pelaburan yang memberikan impak kepada terbaik kepada alam sekitar, kepada manusia dan sebagainya, tentunya hubungan di antara platform dan juga syarikat tidak boleh hanya arm's length ataupun jarak, ada gap, ada jurang di situ. Atau bagaimana? Atau saya hanya memikirkan terbaik tapi praktisnya bukan begitu, Saudara Wan? Saya bersetuju. I think kita masih dalam industri nascent, kecil, fintech dan juga crowdfunding. Banyak RMO seperti Etis saya, I think Sam and Elaine and others also. Kita also play a head of ecosystem advocator. Jadi di mana banyak yang Cik Kem mention tadi dari segi pembangunan sasiah diri lah, capacity development sebagai contoh, perlu ada supaya bisnes-bisnes ni faham apa risiko, apa kebaikan, apa faedah bila mereka melakukan crowdfunding. Dan banyak program dijalankan. I think for us also kita buat accelerator, for example, to do impact investment. Impact funding accelerator, di mana bila PMKS ni dah habis accelerator tu, hopefully diorang dah tahu cara-cara untuk crowdfunding. Dan sebagai contoh juga, kalau diorang tak buat crowdfunding or equity crowdfunding, for Etis Malaysia pada bulan-bulan COVID hari tu, kita juga buat charity crowdfunding through kita punya sister brand Global Sedekah, di mana kalau ada PMKS sebagai contoh yang nak support community through food bank initiatives dan sebagainya, kita launch what we call an Empower Malaysia campaign, di mana bukan saja NGO yang boleh fundraise, tetapi PMKS yang buat kebaikan untuk masyarakat, food bank dan sebagainya, mereka boleh cuba raih dana charity based crowdfunding juga. Di situ ada kesedaran macam mana dia orang boleh use fintech
to raih dana untuk inisiatif-inisiatif sendiri. And I agree with you. I think the reason why a lot of RMO yang berdaftar buat mentor, capacity building dan sebagainya sebab kita lihat ada potensi tetapi ekosistemnya belum lagi matang dan pemain-pemain dia masih lagi kecil. Jadi kita nak juga support PMKS ni untuk boleh effectively meraih dana through crowdfunding lah. Dr. Melissa? Setuju? Yes, saya setuju. Saya rasa dalam ekosistem yang masih berkembang, still developing, memang peranan bukan terhad kepada peranan sahaja. Right? Sebagai pelabur, saya juga ada peranan untuk educate startup yang mentor sebagai mentor kepada syarikat yang saya melabur. Actually, there's a lot lah. Saya juga sometimes saya menasihatkan usahawan atau keusahawan social enterprise kalau dia nak cari impact investor, sebab community impact investor di Malaysia not that big. Jadi kalau you nak cari sebagai satu social enterprise, mungkin you kena educate your investor juga lah. So that means it's like really dalam satu ekosistem yang berkembang, everybody has a role to really like share the knowledge supaya ekosistem ini boleh become more developed and maybe mainstream, right? Arus perdana. Dr. Melissa, saudarawan ni dia suka menonton bola sepak. Jadi dalam bola sepak ada masa tambahan. Kita sebenarnya dah pun berada, sedar tak sedar, duduk tak duduk dalam masa tambahan. Tapi selagi saya tak diberikan syarat oleh penganjur, kita teruskan. As long as not injury time lah, tak ada orang injured, no, not cedera or something. Chris apply. Saya tak pasti sama ada ini mereka yang issuer ataupun syarikat yang mungkin dia berada dalam syarikat yang ingin memohon berada dalam platform ECF, meraih dana, atau ia juga mungkin merujuk kepada mereka yang ingin melabur di platform ECF. Puan, tolong. Sorry terputus sikit tapi saya faham apa soalan tu. I think dua-dua juga ada proses ataupun stepnya. Kalau nak explore, saya boleh syorkan pergi ke etis.co/my. Tak kisahlah pelabur ataupun para pengusaha bisnes. Kalau pelabur yang mana anda nak cuba melabur, anda boleh register butiran-butiran dan sebagainya. Apa yang akan berlaku is actually we will do what we call a KYC process lah, know your customer. Just to make sure anda tu legit, bukan scammer dan sebagainya. Dan bila anda dah daftar, ada proses-proses yang membolehkan anda berlabur dalam kempen-kempen yang tertera dalam platform kami. Itu bagi pelabur. Okay. Kalau anda perusahaan ataupun business owner, steps yang sama tetapi proses yang agak berlainan, di mana anda akan register dulu butiran. Lepas tu kita punya investment team akan contact anda dan akan lakukan what we call due diligence lah. Jadi due diligence ni dia berkaitan dengan requirement ataupun guidelines perundangan dari Security Commission lah, di mana nak tahu awak bisnes dah register ke, dah berapa lama, audit report dan sebagainya. Ini untuk membuktikan bisnes anda sahih. Seperti mana Dr. Melissa cakap tadi, ada juga elemen-elemen of forecasting, valuation dan projection dan sebagainya lah, so that kita tahu bisnes anda ada potensi dan bolehkan bisnes anda untuk meraih dana daripada para pelabur-pelabur yang berminat. Soalan Khairil Azizi saya teruskan kepada Dr. Melissa. ECF belum lagi didagangkan di pasaran terbuka. Jadi bagaimanakah pelabur boleh memperolehi semula pelaburan mereka selain menunggu laba apabila syarikat memperolehi pulangan yang boleh diagihkan? Ya, saya rasa ini soalan mungkin Wan Dazrip boleh tolong. Tetapi dia berkaitan dengan exit lah, apa yang kita panggil satu exit event, yang mendapat pulangan investment. So biasanya kalau syarikat itu IPO, maksudnya dia pergi pasaran terbuka, itu biasanya pelabur dana awal dia akan exit lah, maksudnya dia akan mendapat pulangan. Satu lagi adalah apabila syarikat itu acquired lah atau dibeli oleh
syarikat atau corporation besar lain lah. So itu pun pelabur awal akan mendapat pulangan. Satu lagi yang saya nak minta Wan Dasrik tolong ialah yang kita panggil secondary market ya. So ini salah satu lagi cara di mana pelabur awal boleh mendapat pulangan kalau syarikat itu belum acquired, dibeli atau IPO lah, right? Dasrik. Ya, Cik Wan. Yeah, I think doctor have encapsulated quite well, merangkumi semuanya. I think I touch ada dua benda je lah. Yang satunya pasal secondary market tadi. I think kalau for etis itu and I think because dari prinsip kewangan Islam itu telah ditetapkan upfront, di mana sebagai saya bagi contoh tadilah kalau bisnes tu cakap dalam jangka masa 5 tahun dia orang nak buy back. Jadi expectation tu dah set up front. Saya tak tahu RMO lain macam mana, tapi itu adalah salah satu contoh lah di mana that happens. Cuma yang satu lagi yang saya akan add on tadi, crowdfunding berbeza ya. I think ECF jangka masa panjang sikit. I think that's why yang muda-muda sikit golongan 35 tahun ke bawah tadi tu ada appetite nak letak 7-8 tahun dan sebagainya. Manakala P2P tu jangka masa dia lebih pendek. So anda boleh tengok expected return about 2 to 3 years maybe. So I think crowdfunding bukan saja channel, satu-satunya channel untuk melabur, tetapi ada banyak aspek pelaburan yang anda boleh pertimbangkan lah, ikut appetite anda lah. Sebagai mekanisme dan produk pendanaan dan pelaburan, jika kita lihat yang tradisi seperti di pasaran bursa, pegangan equity itu sendiri bernilai kerana ia didagangkan setiap hari bekerja mengikut tempoh tertentu. Adakah Suruhanjaya Security ataupun RMO dan sebagainya sendiri memikirkan cara untuk menjadikan pelaburan lebih menarik ataupun seksi supaya tanpa hanya menunggu jalan keluar ataupun exit ataupun menunggu dibeli dan sebagainya, sementara itu pun nilai itu sudah boleh dilihat dan didagangkan di sebagai pasarannya tersendiri seperti di bursa, atau adakah itu tidak sesuai untuk dilihat pada ECF? Buat masa sekarang, sebab kita also diregulasikan ataupun guided by Security Commission, selalu saya rasa personally lah, saya rasa itu tak disyorkan. Sebab kalau saya sebagai sebagai investor yang nak tengok dalam jangka masa panjang, saya melabur dalam tak tahulah berjuta sebagai contoh lah. Kalau saya ada duit tu saya akan melabur. Tapi saya tak nak dalam jangka masa pendek return tu, sebab dalam persepsi saya, hipotesis saya rather the capital stay in the business so that business to continue to expand, as opposed of waiting for periodic dividends. Sebab itu appetite saya. Jadi kalau ECF saya rasa banyak melabur dalam jangka masa panjang. Itu pada pendapat saya lah. Saya tak tahu, maybe doktor boleh tambah. Doktor, silakan. Ya, saya setuju. Saya rasa dalam kes-kes syarikat teknologi memang this is the case lah, sebab kita banyak dengar syarikat besar macam Apple, Google, dia jarang atau bagi dividen yang amat kurang sebab dia prefer untuk menggunakan pelaburan daripada the public markets, daripada saham untuk membangunkan dan memperkembangkan bisnes dia. Dan bila bisnes dia lagi berkembang, syarikat ni grows so much, jadi pulangan kepada pelabur lebih banyak daripada dia mendapat dividen tiap-tiap tahun, right? So ini jenis pelaburan yang berbeza, tetapi dia sangat sesuai dengan syarikat-syarikat teknologi yang you see lagi lama dia lagi monopoli. Right? I think so. So saya rasa kena tengok business model, tetapi pelaburan jangka masa panjang sangat sesuai dengan some business model. Fair enough. Pelaburan jangka masa panjang juga biasanya perlu melihat isu-isu yang lebih mendasari. Contohnya kerana kita tidak tahu apa akan berlaku dalam 7 tahun lagi. Mungkin air semakin kurang untuk boleh diminum dan sebagainya kan. Dia mempengaruhi ekosistem. Jadi adakah akan diberikan insentif oleh RMO dan sebagainya platform untuk
perniagaan yang berbentuk menyelesaikan masalah masyarakat dan sejagat seperti perubahan iklim, seperti menghapuskan kemiskinan tegar, seperti menjabatankan pembelajaran digital. Will there be an incentive structure ataupun suatu pemberian khas untuk menggalakkan jenis-jenis syarikat yang diperlukan oleh masyarakat, negara, rantau dan dunia ini? Is that too much to ask, or kerana kalau kita lihat di pasaran modal NYSE ataupun di London, di Hong Kong, ESG itu datang kemudian. Tapi kerana ECF ini baru, mungkin kita boleh terapkan bahawa syarikat-syarikat yang tidak memberi net-net akhirnya keuntungan kepada alam, masyarakat dan juga individu itu tidak harus digalakkan. Adakah itu akan boleh dipertimbangkan atau semakin menuju ke situ? Buat masa sekarang belum lagi. So yang pertamanya selalunya inisiatif-inisiatif ni bukan bergantung kepada RMO ataupun operator yang berdaftar. Selalunya akan berlaku pada para pengusaha itu sendiri. So sebagai contoh, they will give certain discounts ataupun in-kind goods lah. Itu yang pertamanya. Yang keduanya dari segi kerajaan. Buat masa sekarang saya berpendapat banyak inisiatif kerajaan untuk memberi kesedaran pada PMKS dan juga pelabur untuk cuba crowdfunding. Jadi di sini buat dah 3 tahun tak salah, kerajaan memberi inisiatif MySafe Co-Investment Fund, di mana jika para usahawan dapat meraih dana or successful campaign, nanti government akan top up match funding lah. Jadi dari situ saya rasa itu banyak mempunyai aspek awareness. Belum lagi ke tahap apa yang Cik Kem mention dari segi keusahawanan atau industri-industri khusus, tetapi sekiranya perlu, saya rasa itu boleh guna pakai, and I can think it can be pushed off from top down lah, dari government to RMOs dan sebagainya. Dr. Melissa? Ya, memang saya sangat mengesyorkan ada insentif untuk menggalakkan syarikat-syarikat yang cuba to solve these issues, right, untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Tetapi yang paling penting saya rasa adalah satu anjakan paradigma yang dah cakap dalam minda pelabur. Sebab ramai pelabur yang berfikir yang macam syarikat yang cuba untuk address isu-isu sosial ini adalah somehow dia akan mendapat pulangan kewangan yang kurang berbanding dengan syarikat yang tak sosial atau tak ada impact atau tak berfokus kepada impact. Tetapi saya rasa ini adalah satu mindset yang tak begitu tepat, right? Saya bagi contoh, ada satu syarikat, it's a very famous example, satu contoh yang sangat famous di impact investment, iaitu syarikat yang menyediakan mobile banking ya kepada the underbanked, so golongan-golongan yang tak boleh buka account bank di satu negara di Afrika, dan dia menyediakan khidmat perbankan melalui handphone. Ya, tapi sebab ramai yang memerlukan this thing, mobile money, akhirnya syarikat ini dia memang berkembang sangat besar menjadi satu bank, ya. And in the end dia dibeli oleh bank lah. So kalau siapa yang melabur awal dalam business model macam itu, dia memang dapat pulangan yang sangat baik lah. Jadi saya rasa kalau kita cuba untuk mengatasi masalah atau isu sosial, memang isu sosial ini sangat besar dan dialami oleh ramai orang. Jadi dalam mindset pelabur, kita kena faham bahawa startup yang cuba untuk help the environment, alam sekitar atau komuniti masyarakat ada potensi tinggi. Apakah selera RMO dan juga Suruhanjaya Security sebagai pengawasnya untuk mengambil lebih risiko melihat kepada bidang-bidang yang new frontiers atau bidang baru yang sukar, seperti kepintaran buatan, seperti blockchain ataupun rantaian data itu yang boleh diguna pakai? Kerana kalau kita melihat pemikiran lama kurun ke-20 seperti
ada minyak dan gas, galilah dan juallah. Dan kemudian kita pula, macam mana kita nak tangani gas rumah hijau yang juga datang daripada pembakaran minyak dan gas itu. Tetapi dalam dunia baru, data itu lebih lagi berharga. Tetapi untuk memerdekakan data itu, pelbagai perkara belum tentu lagi, seperti undang-undang, polisi ataupun kematangan industri. Mungkin ada banyak negara, contohnya walaupun bukan dalam ECF, tetapi ketika pentadbiran negara India ini naik berkuasa, mereka memanggil pulang pakar-pakar mereka dari lembah Silicon misalnya, mereka yang ada IP dan sebagainya, dan antaranya tidak diletakkan di dalam kerajaan tapi diletakkan dalam parti pemerintah itu, menjadi ketua teknologi dan sebagainya. Dan hasil think tank mereka menghasilkan polisi seperti siapa yang nak bantuan geran dana kerajaan untuk inovasi, inovasi itu perlu memanfaatkan sekurang-kurangnya 1 juta rakyat India. Jadi mereka cuba menggalakkan pengambilan risiko dalam bidang baru dengan cara yang begitu. Ramai yang melihat bahawa ECF dan fintech ataupun teknologi kewangan ini, kerana cirinya yang lebih kecil dan sederhana, sesuai dengan konsep mengambil risiko juga yang kecil dan sederhana berbanding begitu besar, seperti tabung-tabung besar, dana-dana tabungan awam dan sebagainya. Tidakkah itu harus difikirkan, kerana kalau tidak sampai bila pun pendanaan ramai atau ECF ini hanya akan menjadi adik kecil yang cuba mengejar sistem pendanaan dan perbankan konvensional yang lebih besar lagi. Dan masalahnya kepercayaan rakyat akan meningkat terhadap ECF, tapi kapasiti ECF untuk membantu itu adakah boleh digerakkan dengan lebih laju lagi dengan mengambil kira bahawa untuk industri kecil sederhana ini adalah jumlah terbesar. Malah kalau kita lihat pada data 2017 seluruh dunia, bukan hanya untuk equity tetapi juga untuk pembiayaan dan pendanaan alternatif, ia sudah mencapai ratusan bilion dolar Amerika. Dan negara China misalnya jauh meninggalkan Amerika yang hanya berletak pada jumlah keseluruhan 60 lebih bilion, tetapi di negara China 3 angka ratusan bilion, iaitu 170 bilion lebih. Ini di kawasan kita. Jadi kalau kita tak melihatnya begini, contohnya kalau masalah Selat Melaka dan Laut Cina Selatan, sampai bila kita nak melihat sebuah negara itu hanya mengeluarkan pengusaha-pengusaha negara itu? Kadang-kadang inovasi memerlukan gabungan ataupun partnership. Jadi negara ASEAN misalnya boleh bergabung, Indonesia, Malaysia, Singapura, untuk menyelesaikan masalah pencemaran di Selat Melaka. Negara-negara China campur ASEAN pula, pengusaha-pengusahanya boleh bergabung untuk menyelesaikan masalah Laut Cina Selatan. Ini soalan agak tinggi, tapi menuju ke hujung, macam juga Liverpool yang suka menjadikan gol mengalahkan pasukan tim Manchester United di hujung-hujung itu. Jadi saya tujukan itu kerana macam saya cakap tadi, kita mungkin perlu lompat ke depan dan ini mungkin senario 3 ke 5 tahun akan datang, Saudara Wan. Kan, betul sekali Cik Kam. I think kalau conversation ni, diskusi ni untuk tahun 2025, saya nak tengok apa yang Cik Kam cakap tadi direalisasikan. Buat masa sekarang, I think kita dalam pembinaan awal peranan alternatif financing ataupun crowdfunding. Saya merujuk kepada rancangan Malaysia ke-12 yang baru diwawarkan bulan lepas ya. Banyak perbincangan kita pada malam ini khusus kepada pembangunan usahawan. Di RMK 12 ada mention pasal pembangunan usahawan, peranan crowdfunding untuk pembangunan usahawan. Ada lagi 4 benda yang disebut, dan I think 4 benda ni betul-betul kena mengena dengan pendapat Cik Kam tadi. Yang keduanya adalah dari segi peranan crowdfunding untuk kepelbagaian dana NGO. I think Cik Kam mention tadi, how to get community, to risiko and rewards dan sebagainya terhadap community efforts. Yang ketiganya yang agak menarik sini, saya tak tahu macam mana, tapi dalam masa 4-5 tahun saya hopefully yang ni berlaku, ada disebut dalam RMK 12 crowdfunding dapat mempromosikan kelestarian institusi ataupun sektor pendidikan tinggi. Ya. Itu menarik sebab selalunya crowdfunding kepada NGO dan usahawan. Dan yang ketiganya tadi Cik Kam ada mention industri-industri baru. Dekat RMK 12 ada mention specifically untuk industri halal dan industri-industri khusus.
Okay. Now, RMK 12 baru je diwar-warkan, and I hopefully dalam sempat 5 tahun nanti saya akan tengok balik recording ni dan hopefully akan suggest apa Cik Cam cakap tadi, dan I think kita tambah sikit cili api kat situ Cik Wan. Kita selalu bercakap pasal halal ni. Saya dah moderate atau moderatorkan diskusi halal ni dah lebih 10 tahun. Tetapi masih lagi ramai kerajaan ke pembuat polisi ke usahawan ke mengatakan bahawa kita hanya lapisan atas sahaja baru industri halal ni. Sedangkan pengsijilan halal itu Malaysia mengeluarkan dan diterima di seluruh dunia mungkin 50 ke 70%. Soalnya bagaimana kita membina di atas platform itu? Adakah ECF dan fintech, teknologi kewangan antara pemecah tembok itu? Jawapan ringkas, betul. Yes, saya agree. Sebab macam doktor bagilah sikit senarionya. Strategi ITIS untuk pendanaan halal ini, apa yang berbeza kalau ITIS tak ada? Contohnya lah. Dulu memang dana untuk halal ni masalah. Kerana kalau saya baru nak mula tapi saya ada kontak yang baik di Australia, boleh bawa daging tu dan sebagainya. Tetapi itu tidak akan diterima oleh bank. Tak dapat letter of credit pun. Ya, dan saya berkait rapat dengan peranan crowdfunding. I think that Dr. Melissa tadi ada mention crowdfunding ni to some extent dia menjadikan validasi, and I think it's top is bottom up. So kalau customers dan banyak ecosystem players melabur dalam PMKS yang berkecimpung dalam industri halal ni, mereka akan membesar naturally. Then that's when government can reach that support. So I think Saudara dan doktor, saya nak bagi sikit lagi cili api kat sini. Negeri-negeri di Malaysia, mereka mahu bantu PKS mereka dan mereka mahu masuk dalam perniagaan halal dan sebagainya. Mungkin ini jalan terbaik, mungkin mereka letakkan dana itu di ITIS atau di apa juga syarikat rahsia RMO yang Dr. Melissa labur itu. Adakah ini antara satu jalan yang tidak langsung tetapi sebenarnya menggalakkan lagi? Bagaimana? Cik Wan. Doktor boleh jawab dulu. Sebab dia banyak duit. Saya rasa itu cadangan yang sangat baik. Kenapa? Sebab saya rasa yang satu ciri yang sangat istimewa ialah crowdfunding, ialah perkataan crowd, right? Maksudnya apa-apa yang dilabur dalam platform ECF mendapat validasi dan juga mendapat minat daripada the crowd. Jadi kalau kita nak bisnes, terutamanya bisnes yang consumer focus, maksudnya bisnes yang memerlukan customer atau pelanggan, kalau you dah dapat minat the crowd, maksudnya bisnes ini dah halfway, right? Dah ada on the way to success. Maksudnya dia belum tentu berjaya, tetapi kalau boleh mendapat minat dan sokongan dari orang ramai, dia on the way to success lah. Dia dapat validasi dan potensinya untuk berjaya lebih tinggi. Dewan nak tambah? Saya agree. Sebagai contoh, saya bagi petua lah, or hint, right? Diwawarkan juga, saya ambil contoh industri halal tadi. Industri halal Malaysia 2025 nilai ekspornya 56 bilion. Nilai ekspor pada tahun 2025. Sekiranya anda pelabur kecil-kecilan yang ingin cuba ataupun diversify your portfolio, maybe seperti mana Dr. Melissa cakap lah, maybe you can look into some of these PMKS yang buat industri halal, invest in them, hopefully in 5 to 7 years anda boleh dapat pulangan. But saya emphasize Dr. Melissa punya point, invest, melabur, first criteria pada usahawan, bukan kepada industri ataupun bisnes. Jadi anda kena celik sikit lah. Kalau Datuk Ramli Burger nak masuk, itu kena fikirkan. Kerana itu 55 bilion dikatakan oleh saudara Wan, tapi kita tahu defisit import makanan negara juga berada di sekitar 50 ke 55 bilion. Itu jumlah besar. Saya harap saya boleh buat ni sampai bila-bila, tapi Cik Wan dengan Dr. Melissa ni, dia ada banyak lagi perkara dia nak buat di dunia ini. Jadi saya perlu tutup diskusi pada malam ini. Cuma saya nak habiskan dengan tendangan penalti terakhir ni adalah tentang jaringan antarabangsa. Ramai orang masih lagi bila melihat ke ECF, pendanaan ramai, mereka melihat macam bank-bank di Malaysia. Banyak mana dana bank tu, maka kat situlah mereka melihat kapasitinya.
Tapi yang saya faham, pelabur luar pun boleh datang melalui RMO ataupun operator ataupun platform ini dan meletakkan dana-dana mereka. Malah macam Cik Wan kata tadi, beliau melihat terus ramai dana-dana luar, pemegang dana luar yang berminat. Jadi tolong sudahkan malam ini dengan melihat bahawa kerana kita antara yang pertama di rantau ini untuk menghalalkan ECF atau pendanaan ramai ikut undang-undang dan lunas undang-undang negara. Jadi macam juga bond-bond syariah, tidakkah kita harus mendapat yang pertama pilihan, the first right of refusal daripada dana-dana seluruh dunia? Itu soalan saya kepada Dr. Melissa dulu pasal saya a little bit told me dan Dr. Melissa ni dia hebat baru-baru ini di New York, di Amerika berjumpa dengan dana-dana hebat. Jadi Dr. Melissa dulu, kemudian Saudara Wan. Sebenarnya saya rasa platform-platform crowdfunding memang boleh menarik minat pelabur dari seluruh dunia. Tapi biasanya we said like setiap pelaburan it starts at home lah. Maksudnya biasanya pelabur-pelabur especially dana awal, angel investors, dia akan melabur dalam projek-projek yang dekat dengan physical location atau dekat dengan hati. Sometimes pelabur-pelabur impact dia akan melabur dalam syarikat yang memang menarik minat dia atau memberi impact kepada community yang they identify yang dia suka, right? So jadi saya rasa memang platform ini boleh mendapat minat pelabur antarabangsa, tetapi kita kena market and promote dan juga pandai menarik minat pelabur antarabangsa. Right? Tell a story. Apa impact ini kepada dunia, for example, ya. Doktor, who is going to do that? Market and promote. Siapa yang akan pasarkan dan promosikan? Saya rasa this is peranan dan tanggungjawab semua, everybody. Bukan seorang saja. Doktor pandailah selamat malam ini. Malam Jumaat tau doktor. Okey, Saudara Wan. Saya agree, but most of the time is the business owners lah. Sebagai contoh, I think I boleh tarik contoh dua yang berlaku di platform Etis. Ada satu company raise banyak 6.1 juta dan para pelabur datang daripada 20 negara yang berbeza. Cik Kem mention about X-Rate Global, satu perusahaan sosial di Malaysia meraih around RM400,000 memperoleh dana daripada 10 negara yang berlainan, 11 lah campur Malaysia. Di situ bukan saja dari segi dana, tetapi what happens for them, and this is maybe specific for Etis punya issuer, diorang juga dapat break the international market by presence lah, sebab diorang dah storytell kepada negara-negara Croatia, Argentina, Indonesia, China dan sebagainya. Dan tak secara langsung mereka juga have expand at least awareness to other countries lah. And for nation building agenda for Etis, we like to see more of this FDI, foreign direct investment, walaupun kecil tetapi it gives certain benefits to the country lah, insyaAllah. Dan dia juga membawa dengannya rangkaian dan kepercayaan. Dua faktor penting untuk masuk pasaran antarabangsa. Kalau kita tak kenal mereka dan mereka tak kenal kita, jambatan itu sudah pun berlaku sejak dana lagi. Terima kasih banyak kepada Saudara Wan, terima kasih banyak kepada Dr. Melissa, dan saya rasa siri ini jika anda terus masuk ke laman Facebook Medac dan SPCOP dan kata ada nak lagi, saya nak lagi macam ni, saya nak Saudara Wan supaya pakai baju batik lebih garang lagi dan cakap lebih garang lagi untuk memastikan lebih banyak syarikat masuk pendanaan ramai. Dr. Melissa pula akan pergi lagi ke New York dan sebagainya dan ambil data-data terbaru dan kepintaran terbaru untuk kongsikan. Tapi malam ini sampai di sini saja. Saya nak mengucapkan terima kasih bukan saja kepada panelis saya yang hebat dua orang ni. Nasib baiklah hati saya muda boleh ikut rentak mereka. Jika ikut umur habis. Tapi ECF terbuka kepada semua. Tak ada diskriminasi gender dan jantina dan juga umur. Kecuali yang lepas layak itu. Dan terima kasih kepada Medac, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Terima kasih kepada agensinya SME Corp yang sentiasa memastikan PMKS untuk berjaya. Dan saya ingin berikan data ini daripada CCAF pada tahun 2018. Online Alternative Finance ataupun kewangan alternatif dalam talian
304.5 bilion untuk pengguna, untuk syarikat pemula PMKS, untuk usahawan. Dan itu dilihat dalam 171 negara di antara Mac 2019 dan September 2019 saja. Kalau mengikut wilayah, kita melihat negara China dan antaranya juga rantau kita. Jadi bagi saya, ia bukan setakat platform untuk meraih dana, tapi ia jaringan baru, laluan sutera yang ketika Melaka gemilang dulu, mungkin ini adalah peluang kita untuk laluan sutera baru dan kita boleh raih dana dan rangkaian secara terus dengan di mana juga di dunia. Dengan orang muda hebat seperti Dr. Melissa dan juga saudara Wan yang menjadi penghubungnya. Terima kasih banyak kepada semua. Terima kasih banyak kepada 2 minggu lalu, kepada Sam, kepada Reza, kepada JB, kepada Elaine, dan terima kasih sekali lagi kepada Medac dan juga kepada SME Corp. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih. Thank you. Thank you.